Hai semua. Okey, kita sambung hari ini untuk pelajaran seterusnya. Bab 2, 2.4. Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Okey, kita belajar perlembagaan kan? Perlembagaan tu maksudnya undang-undang tertinggi, peraturan tertinggi yang mana menjadi panduan dalam sesebuah pemerintahan. Okey, kenapa berlakunya pindaan? Ubah suai sikit. Kenapa? Okey, sebab ada sebab-sebab tertentu lah kenapa buat pindaan tu kan. Okay, contohnya pada tahun 1963, terbentuknya Malaysia hasil gabungan PTM. PTM tu Persatuan Tanah Melayu, Sabah Sarawak dan juga Singapura. So, perlu ada pindaan dibuat terhadap perlembagaan yang sedia ada. Okey, lepas tu 1965, kenapa perlu berlakunya pindaan? Sebab pemisahan Singapura daripada Malaysia. Dia keluar, so kita buatlah pindaan balik. Okey, untuk buat pindaan ni bukannya kerja yang mudah, maksudnya bukannya senang-senang dia nak pindah, tak boleh. Pindaan perlembagaan bukan mudah-mudah untuk dipindah. Dia perlu dapat persetujuan majoriti 2/3 daripada ahli parlimen dan dia juga mesti diperkenan ataupun diluluskan oleh Majlis Raja. Okey, kita tengok tajuk yang pertama. Muka surat 30. Okey, 30. Yang bahagian atas dalam buku teks kamu tu. Okey, dia kata Perlembagaan Tanah Melayu 1957 jadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Maksudnya perlembagaan yang wujud masa mereka tu jadi panduan, jadi asas, jadi rujukan untuk bentuk Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Okey, kenapa buat 1963 tu ada pindaan tu? Sebab macam cikgu cakap tadi lah, gabungan daripada PTM, Persatuan Tanah Melayu, Sabah Sarawak dan juga Singapura. So, kenapa pindaan dibuat? Untuk menyesuaikan peruntukan negeri baru. Sesuaikan peruntukan negeri baru yang masuk ke dalam perlembagaan. Sesuaikan peruntukan negeri baru yang baru masuk dalam Malaysia tu tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. So, perlembagaan yang sedia ada tu kita tak ubah. Cuma just kita pindah sikit je berkaitan dengan negeri-negeri baru yang masuk. Okey, kita ada beberapa pindaan yang utama dilakukan melibatkan pertama, struktur Mahkamah Atasan dan yang kedua, pemisahan Singapura. Okey, kita tengok yang pertama berkaitan dengan pindaan tahun 1963. Pindaan Perlembagaan 1963. Okey, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dipindah selepas pembentukan Malaysia. Maksudnya bila wujudnya, bentuknya Malaysia, so Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang tahun 1957 tu, masa mereka tu dipindah. Okey, macam mana dipindah? Dengan cara memasukkan klausa baru. Perkara-perkara baru. Klausa baru, perkara-perkara baru. Masukkan klausa baru pada bahagian tertentu bagi menyesuaikan dengan keperluan semasa. Yalah, sebab negeri baru masuk kan. So, kita ubahlah, pindahlah sikit. Berkaitan dengan negeri yang masuk. Okay, ada 3 perkara utama yang berlaku dalam pindaan Perlembagaan 1963. Ini 3 perkara utama. Iaitu pertama berkaitan dengan struktur Mahkamah Atasan, yang kedua pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo dan yang ketiga jawatan yang di-Pertuan Negeri. Okey, kita tengok satu-satu. Struktur Mahkamah Atasan. Okey, struktur Mahkamah Atasan apa yang berlaku? Kat sini kita tengok Ini dia cikgu punya kursor. Okey. Perlembagaan PTM 1957 menetapkan struktur Mahkamah Atasan mengikut model Mahkamah Tertinggi England. Okey, maksudnya kita punya perlembagaan ikut model Mahkamah Tertinggi England. So, yang mana dia ada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Okay, bila Malaysia dibentuk, Mahkamah Atasan diwujudkan. Iaitu kita panggil Mahkamah Persekutuan. Okay, kat sinilah yang wujudnya pindaan tu. Ada 3 buah Mahkamah Atasan diwujudkan. Di Persekutuan Tanah Melayu ada, Sabah Sarawak dan juga di Singapura. So, ingat 3 buah Mahkamah Atasan diwujudkan. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Sarawak dan juga Singapura. Okey, Mahkamah Persekutuan ni tugas dia, atau Mahkamah Atasan ni tugas dia, dia boleh dengar mana-mana persoalan, mana-mana persoalan perlembagaan, berkaitan dengan perlembagaan dan pertikaian yang berlaku antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. So, Mahkamah Persekutuan yang akan handle. Okay, itu pindaan yang pertama berkaitan struktur Mahkamah Atasan. Okay, kita tengok pindaan yang kedua. Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Borneo bermaksud, kalau nampak kata Borneo ni Sabah Sarawak lah. Okay. Perlembagaan Malaysia mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya. So, sebelum ni dah ada Mahkamah Tinggi ni. So, kita kekalkan Mahkamah Tinggi Malaya. Tapi kita tambah, kita wujudkan Mahkamah Tinggi Borneo.
Okey, Mahkamah Tinggi Borneo ni untuk apa? Untuk urus soal kehakiman dekat Sabah Sarawak. Okay, bila urus kehakiman kat Sabah Sarawak ni, so mestilah bila ada Mahkamah Tinggi Borneo, mesti ada jawatan Ketua Hakim kan. So wujud jawatan Ketua Hakim Borneo. Yang mana jawatan Ketua Hakim Borneo ni akhirnya ditukar nama kepada Ketua Hakim Sabah Sarawak ataupun Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Okay, itu yang kedua punya pindaan. Yang pertama, struktur Mahkamah Atasan, wujudlah 3 buah Mahkamah Atasan di Persekutuan Tanah Melayu, di Sarawak dan Sabah, di Singapura. 3 Mahkamah Atasan. Okey, lepas tu wujud pula Mahkamah Tinggi Borneo, walaupun ada Mahkamah Tinggi Malaya, tapi kita wujudkan Mahkamah Tinggi Borneo untuk urus soal kehakiman dekat Sabah Sarawak. Dan di situ wujudlah Ketua Hakim Borneo, yang mana ditukar nama pula kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Okey, yang ketiga, pindaan yang ketiga dibuat adalah berkaitan dengan jawatan yang di-Pertua Negeri. Okey, kat sini, yang di-Pertuan Agong, dia lantik yang di-Pertua Negeri. Cik baca dulu lah. Okay, apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diketuai yang di-Pertua Negeri, yang dilantik oleh yang di-Pertua Agong. So, kat sini maksud dia, yang di-Pertua Agong melantik seseorang untuk jadi yang di-Pertua Negeri bagi handle pemerintahan ataupun pentadbiran di Sabah Sarawak. Okey, dalam menjalankan tugasnya, yang di-Pertua Negeri perlu ikut nasihat Majlis Tertinggi Sarawak dan Kabinet Negeri bagi Sabah. So maksudnya, yang di-Pertua Negeri Sarawak dia mesti ikut nasihat Majlis Tertinggi Sarawak. Yang di-Pertua Negeri Sabah dia mesti ikut Kabinet Negeri bagi Sabah. Sama juga yang di-Pertuan Agong dia kena nak ikut ataupun ikut mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Okey, so ini jawatan yang diwujudkan di Sabah Sarawak, jawatan yang di-Pertua Negeri. Itu pindaan perlembagaan 1963 dibuat kenapa? Sebab terbentuknya Malaysia, gabungan daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Sarawak, Singapura. Okey, kita tengok pindaan yang seterusnya. Pindaan perlembagaan 1965. Okey, kenapa pindaan 1965 dibuat? Tadi cikgu bagi tahu sebab adanya pemisahan Singapura keluar daripada Malaysia. Okey, kesnya lebih kurang macam inilah sikit. Pemimpin Singapura, Lee Kuan Yew, so pemimpin Singapura, Lee Kuan Yew, asalnya dia yang memang nak masuk join Malaysia, nak atasi masalah barisan sosialis, komunis. Okey, so, tapi disebabkan Lee Kuan Yew ni, dia tak nak bertolak ansur dengan Tunku Abdul Rahman, yang mana bertolak ansur dari segi apa? Okey, Lee Kuan Yew dia dakwa, dia kata 39% orang Melayu. Orang bukan Melayu ada 51%. So 39% orang Melayu compare dengan 51% orang bukan Melayu. Dia kata orang bukan Melayu lagi ramai di Malaysia. So dia fight, dia nak jadi Perdana Menteri. Okay, so Lee Kuan Yew nak jadi Perdana Menteri menyebabkan, dan dia tak nak bertolak ansur, menyebabkan Tunku Abdul Rahman minta dia buat apa-apa berkaitan dengan orang Melayu dekat Singapura. Dia macam buat perlembagaan sikit kan untuk penduduk Melayu di Singapura, untuk jaga kebajikan penduduk Melayu di Singapura. Lee Kuan Yew tak nak, so dia ingkar, dia tak nak tolak ansur. Akhirnya Tunku Abdul Rahman ambil keputusan untuk menyingkirkan Singapura daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab bila wujud orang macam ni, kita mungkin tak akan ada perpaduan dalam negara. So, Perdana Menteri nampak tak nak ada orang yang sikap macam ni lah, sikap yang tak nak bertolak ansur, tak nak kerjasama. So, tak nak orang macam ni wujud dalam Malaysia. So, Tunku Abdul Rahman ambil keputusan untuk singkirkan Singapura. Okey, tengok. Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri pertama membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan Pindaan Singapura di Parlimen. 7 Ogos 1965. Okey, nama dia Pindaan Singapura. Okey, yang kedua, Parlimen pun luluskan usul yang membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Singapura pun keluar. Okey, oleh itu, bila Singapura keluar, semua perkara berkaitan dengan Singapura dimansuhkan dalam Perlembagaan Malaysia. So, apa-apa berkaitan, apa-apa klausul yang kita tambah masa 1963 tu berkaitan dengan Singapura, semuanya dimansuhkan. Dipotong lah maksudnya. Okey, contohnya hal berkaitan dengan immigration, hal berkaitan dengan kewangan, hal berkaitan dengan hubungan luar negara dan juga pertahanan. So, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan Singapura dimasukkan. Ingat contoh immigration. Okey, contoh kewangan ke, keluar masuk Tanah Melayu ke Singapura ada apa dia punya syarat dia, undang-undang dia apa. So, semua berkaitan Singapura dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia.
Okey, itu tentang pindaan perlembagaan 1965 yang dibuat. Okey, kita tengok akhirnya. Kesimpulan kat sini, kesimpulannya kita tengok nombor 1. Perlembagaan. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara. Dia menjadi panduan bagi negara yang menjelaskan kuasa dan setiap perkara. So, dia jadi panduan dalam pemerintahan lah. Okey. Pindaan perlembagaan dibuat pada 1963 dan 1965. Okey, Malaysia ni unik. Keunikan Malaysia ni kenapa? Sebab kita ada perlembagaan yang mana perlembagaan kita tu dia ada dua ciri. Kita ada ciri tradisional, kita ada ciri moden. Yang mana dua ciri ni dia saling melengkapi antara satu sama lain. Unik lah. Okey, pembentukan Malaysia 1963. So, bila bentuk Malaysia pada tahun 1963, so wujudlah pindaan perlembagaan. Untuk apa? Untuk sesuaikan dengan kemasukan Sabah Sarawak serta Singapura. Patutnya adalah kemasukan Sabah Sarawak dan Singapura. Okey, kemudian pindaan perlembagaan 1965 pula dibuat untuk apa? Untuk menyaksikan pemisahan Singapura daripada Malaysia. Okey, itu sahaja berkaitan dengan 2.4 berkaitan dengan pindaan perlembagaan persekutuan 2 tahun 1963 dan 1965. Okey, seperti biasa cikgu akan bagi latihan. So, cikgu harap kamu akan buatlah. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.